dari segi masa saya berucap. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bahkan Datuk 25 minit. Silakan Yang Berhormat. Datuk Seri Yang Dipertua, Bos. Yang Berhormat Pasir Salak yang Bos mestilah. Tidak tak sign borang calon. Jaga bos. Semua jaga bos. Silakan bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Fokus kerajaan untuk membina keluarga Malaysia melalui rancangan Malaysia ke-12 ini, sebagaimana di dalam buku RMK 12 yang telah diedarkan kepada kita di Dewan Yang Mulia ini, tentunya bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara Malaysia yang makmur, inklusif dan mampan. Saya tidak mampu untuk tidak bersetuju dengan cadangan kerajaan bagi menangani situasi semasa dan melakukan pemulihan ke atas permasalahan pembangunan sosioekonomi negara, di samping mewujudkan kemakmuran serta penglibatan seluruh rakyat secara inklusif. Menyentuh mengenai pengstrukturan semula masyarakat, kita semua sedia maklum kesan besar serangan pandemik telah merubah struktur susun lapis masyarakat Malaysia. Sebelum serangan pandemik, masyarakat Malaysia bersusun lapis dalam bentuk masyarakat berlian atau permata. Di dalam istilah sosiologi dipanggil Diamond Society, di mana bentuk masyarakat kelas menengah merupakan rangkuman yang teramai di dalam masyarakat yang dipanggil sebagai Diamond Society ini, iaitu mereka yang berpendapatan pertengahan atau middle class society, merupakan kumpulan paling banyak menguasai braket pendapatan. Namun kesan ke atas ekonomi negara disebabkan oleh pandemik telah menyebabkan ramai hilang pekerjaan, berbagai urus niaga ditutup dan tidak kurang juga ramai yang muflis. Kerajaan mesti bertindak agresif untuk mewujudkan semula masyarakat ini dan mengenepikan dengan izin pyramid society, di mana mereka yang merupakan golongan miskin tegar berada paling ramai, manakala golongan berpendapatan menengah telah menguncup dan mereka yang berpendapatan paling tinggi juga semakin mengecil. Oleh demikian, kerajaan mesti mengambil langkah-langkah yang drastik untuk menstrukturkan masyarakat ini kembali kepada masyarakat yang mempunyai rakyat berpendapatan golongan pertengahan. Dan kita lihat bagaimana dulunya mereka yang berada di dalam M40 sekarang berada dalam B40. Dan lebih daripada 500,000 isi rumah telah berada di dalam kategori ini. Oleh demikian, kita harus berlapang dada untuk mengharapkan dalam jangka 5 tahun mendatang ini, melalui pelaksanaan RMK 12 ini, kerajaan diharapkan dapat menstrukturkan semula kembali masyarakat secepat mungkin agar menjadi masyarakat berlian yang saya katakan sebelum tamat RMK 12 ini. Di mana ketika itu, pada hemat saya, kumpulan kelas menengah ini akan lebih ramai dan menyebabkan matlamat bagi membentuk masyarakat Malaysia yang berpendapatan tinggi akan tercapai. Datuk Yang Dipertua,
Saya juga ingin mengingatkan diri saya dan ahli-ahli Dewan yang mulia ini bahawa kejayaan rancangan Malaysia kali ke-12 ini harus dilihat membantu rakyat dengan mewujudkan wow factor, feel good factors dan menghidangkan game changers yang dapat dirasai oleh rakyat. Apatah lagi kita tahu bahawa komitmen kerajaan yang ada sekarang ini terlihat menjadi harapan baru kepada rakyat keseluruhannya. Kita mesti keluar dari suasana ekonomi yang melemaskan ini dan segera kembali ke era ekonomi yang dinamik. Justru kerajaan perlu bersikap memberikan suatu landasan untuk mempermudahkan bukan saja penyertaan rakyat dengan memberi ruang pada mereka untuk bernafas lebih lega, bukan hanya memberikan ikan tetapi sebaliknya menyediakan pancing atau kail untuk mereka bergerak dan berdikari di dalam menentukan masa hadapan isi rumah masing-masing. Untuk itu saya ingin menyarankan peminjam-pinjam PTPTN, terutamanya mereka yang telah hilang pekerjaan, mereka yang belum berpekerjaan, malah yang berpekerjaan pun harus kita berikan nafas untuk mereka dengan pihak kerajaan mewujudkan skema khas kepada peminjam-peminjam PTPTN ini supaya jangka waktu atau jeda waktu bagi mereka membayar semula pinjaman-pinjaman ini dapat diperpanjangkan dengan meletakkan suatu skema agar pembayaran pinjaman ini dapat diabsorb atau diserapkan dalam pinjaman-pinjaman lain, utamanya pinjaman perumahan. Kerana mereka adalah merupakan dengan izin young families yang akan memiliki rumah-rumah berkenaan, maka dengan adanya absorption atau penyerapan pinjaman ini mungkin satu langkah baru dapat dilihat oleh kerajaan. Kita juga mengetahui bahawa kerajaan terpaksa menanggung bebanan RM56 bilion yang disalurkan melalui PTPTN. Maka diharap dengan skema yang baru ini ada pihak yang boleh mengambil alih pinjaman ini dan mengurangkan secara langsung bebanan kerajaan terhadap PTPTN, dan kita mahu juga entiti baru ini akan merupakan satu harapan baru untuk bukan saja peminjam-peminjam PTPTN tetapi dapat mengurangkan bebanan pinjaman kerajaan melalui MGS, Malaysian Government Securities, atau daripada domestic borrowing dan pelbagai-bagai saluran. Saya juga ingin menyarankan supaya lebuh raya betul dapat dicantumkan dengan memberikan kemudahan kepada pengguna-pengguna jalan raya ini, lebuh raya ini. Saya menuntut agar mereka diberikan diskaun penggunaan tol ini sekurang-kurangnya 30%. Bukan dengan memanjangkan konsesi tol itu, tetapi satu skema khas di mana beratus bilion telah digunakan oleh syarikat-syarikat konsesi ini dengan jaminan oleh pihak kerajaan kepada institusi kewangan, di mana akhirnya bebanan kerajaan di dalam rasio pinjaman ataupun rasio ranking mereka telah menyebabkan kita berada di tahap yang agak rendah sekarang ini. Maka bagi mempertingkatkannya, saya mencadangkan agar skema khas dapat diwujudkan bagi merging proses restructuring ini dengan izin, agar apa yang dibuat oleh beberapa buah negara bagi concessionaires merger ini dapat akhirnya mengurangkan bebanan kerajaan, mengurangkan bebanan syarikat-syarikat concessionaires ini, di samping
boleh memberikan keberuntungan pada pengguna-pengguna. Begitu juga dari segi penggunaan pengangkutan awam. Tiba masanya untuk Malaysia memberikan faedah kepada pengguna-pengguna dengan menstrukturkan bahawa hanya satu kad digunakan oleh pengguna yang boleh digunakan untuk MRT, LRT, KTM, bas pengangkutan awam, supaya kita menyebarluaskan faedah penggunaan ini dan dengan cara tidak langsung ada accessibility untuk pengguna-pengguna ini menggunakan semua kemudahan awam ini tanpa menyimpan kad yang banyak untuk lain-lain perkhidmatan yang berbeza. Di dalam hal ini saya fikir game changer seperti inilah yang harus dilihat untuk tempoh 5 tahun yang mendatang ini. Bagi kita ahli-ahli Dewan Mulia ini untuk bersama-sama dengan kerajaan yang ada untuk melihat perubahan-perubahan yang drastik tetapi ianya tidak akan membebankan rakyat. Datuk Yang Bertua, di dalam usaha pihak kerajaan untuk memulihkan ekonomi, saya fikir kita harus juga lihat realiti yang berada di hadapan kita. Saya menyarankan agar latihan bagi mempertingkatkan keterampilan atau kemahiran dengan rancangan upskilling dan juga reskilling bagi tenaga kerja, guna tenaga yang ada di negara kita yang telah hilang pekerjaan ataupun yang berada di dalam pengangguran tidak ketara. Untuk itu, kebolehupayaan peluang pekerja melalui latihan-latihan itu mesti dihala arahkan terhadap kebolehpasaran bidang-bidang yang tertentu mengikut industri, bukan dengan memberikan peluang pendidikan tertiary, pendidikan tinggi tanpa ada penyesuaian terhadap kerja-kerja yang ada di hadapan mereka. Oleh kerana demikian, saya amat mendukung jika empowerment dengan izin kepada TVET dapat diperkukuhkan, dan tentunya kita mahu lihat kurikulum kepada TVET, kurikulum pada pendidikan di kolej-kolej teknik umpamanya dan politeknik dapat dihalakan ke arah apa yang telah saya sarankan tadi. Oleh itu kita harus melihat kesesuaian ini mesti dilakukan sekarang. Sebab RMK ke-12 ini akan tamat pada tahun 2027. Dan ketika itu kita akan melalui satu pilihan raya lagi selepas ini. Dan kalau kita bernasib baik, mungkin akan ada 2 pilihan raya. Tetapi tidaklah satu penggal pilihan raya yang melahirkan 3 orang Perdana Menteri. Begitu juga apa yang sedang kita perhatikan di Negeri Melaka sekarang ini. Saya harap perkara itu tidak akan menular untuk ahli-ahli Dewan Rakyat. Dah tular pun Datuk sebelum Seri ni. Yang Dipertua, saya tidak mengapa kehilangan kerajaan negeri yang dikuasai oleh parti saya, tetapi tunggulah. Saya fikir elok adakan pilihan raya negeri yang baru supaya Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan dan kita beri mandat semula kepada rakyat untuk rakyat memilih manakah kerajaan yang terbaik untuk mentadbirkan negeri itu akan dan juga negara kita, insya-Allah. Yang Mohd, Datuk Yang Dipertua, saya Yang Mohd Bapak Datuk, ingin menyentuh tentang pemulihan ekonomi. Terima kasih, Mohd. Saya ingin tanya Yang Mohd, menangkan saya memang tertarik dengan perbahasan Yang Mohd yang memberi macam-macam cadangan berkenaan dengan pemulihan ekonomi. Adakah Yang Mohd ingin komen tentang satu berita yang telah tular dalam laman sosial mengenai Pandora Papers leak yang menyatakan bahawa Yang Berhormat sendiri mempunyai akaun simpanan di British Virgin Islands. Adakah Yang Berhormat bercadang untuk kita membawa balik wang itu untuk turut membantu memulihkan ekonomi? saya telah menjangkakan Jelutong akan lakukan diversion. Kerana itu memang arahan yang telah diberikan oleh partinya mungkin.
mungkin, dan itu mungkin bidang beliau sebagai seorang peguam yang cukup licik di dalam menjaga kliennya. Saya tidak mahu mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang Pertua, tapi sila siasat bahawa apa yang dikatakan oleh Yang Muhammad Jelutong itu adalah ketika saya berada di dalam sektor korporat, bila saya menjadi CEO kepada sebuah syarikat yang tersenarai, dan ketika itu syarikat yang saya ketuai mempunyai pelaburan di sebuah negara besar dan mempunyai konsesi daripada negara itu untuk melaksanakan IPP ketika itu. Keuntungannya tidak dapat dibawa keluar, sebaliknya diminta untuk dilaburkan semula di negara berkenaan. Tentunya sebagai syarikat yang tersenarai, mahu supaya dividen dapat diberikan pada pemegang saham. Dan kini syarikat yang telah didaftarkan atas nama syarikat yang tersenarai itu pun telah tidak ada lagi. Jadi jangan sangka bahawa saya jenis macam Yang Muhammad Jelutong yang mahu melarikan diri daripada cukai. Terima kasih. Saya tidak lari, Yang Mohd. Saya cuma tanya kalau Yang Mohd Jelutong, sebenarnya Jelutong. Duduk. Speaker Yang Mohd, saya cuma ingin kita berbahas. Kerana kita mempunyai, Saya cuma ingin Yang Mohd Bagan Datuk tak bagi masa lagi. Terima kasih. beliau adalah satu-satunya sahabat saya yang saya benarkan. Yang lain cukup. Terima kasih Yang Mohd. Cuma soalan saya, kenapa tidak simpan wang? YB, Datuk Yang Pertua. YB Bagan Datuk tak benar lagi. Terima Datuk kasih. Yang Pertua, itu kita boleh sembang di kantin nanti ya. Saya jelaskan ya. Belum masuk korporat mungkin dia tak tahulah. Dia bidang kewangan saja dia tahu. Corporate restructuring, merger, takeover, please learn from me dengan izin. Datuk Yang Pertua, microcredit agencies, Amanah Ikhtiar Malaysia. Saya mahu supaya Amanah Ikhtiar Malaysia ini dipantau dengan sepenuh-penuhnya. Diberikan peruntukan yang lebih banyak walaupun ianya hanya didaftarkan sebagai sebuah NGO. Kerana kita tahu bahawa NPL, non-performing loan, yang dibayar oleh rakan sahabat ni terlalu baik. Ke peringkat hampir 99%. Di dalam keadaan untuk mengatasi pandemik ini, saya ingin menyarankan agar Perdana Menteri baru yang prihatin terhadap peminjam-peminjam mikrokredit ini agar dapat memberikan peruntukan yang lebih banyak, dan mesti malah wajib dipastikan agar peminjam-peminjam mikrokredit ini, terutamanya rakan sahabat, mesti diberikan keberuntungan dengan sepenuhnya, dan jangan ada pengurusan atasan Amanah Ikhtiar yang mendapat allowance yang terlalu tinggi dan allowance tambahan daripada subsidi yang diwujudkan, yang akhirnya bebanan itu terpikul di atas bahu para sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia. Walaupun saya faham Menteri Kewangan agak sukar untuk campur tangan di dalam Amanah Ikhtiar Malaysia ini, tetapi saya yakin dengan pentadbiran baru Perdana Menteri, Amanah Ikhtiar mesti dilihat, dan nasib peminjam-peminjam mikrokredit ini mesti diberikan keutamaan. Dan saya mahu supaya Amanah Ikhtiar ini dia tambah luaskan lagi, bukan hanya di kawasan luar bandar, tetapi turut dilibatkan di kawasan pinggir bandar dan dalam bandar, dan melibatkan semua kaum, agar mereka yang berada dalam sektor ekonomi yang berbeza ini dapat kita cantumkan matlamat untuk kita menstrukturkan ekonomi di kalangan rakyat. Begitu juga tekun nasional. Saya mahu pihak kerajaan supaya memberikan penekanan semula kepada tekun nasional ini. Saya mahu hanya tenaga profesional saja yang menjaga tekun ini. Jangan letakkan mana-mana orang politik untuk menjadi pengurusi tekun.
Jangan letakkan mana-mana kroni daripada sahabat-sahabat politik untuk berada dalam tekun. Tekun mesti dijadikan sebagai vehikel atau tentera untuk membantu golongan keusahawanan yang berada dalam tingkat pertengahan untuk terus melonjak menjadi tokoh-tokoh korporat. Dan kita tidak mahu kegagalan tekun sebelum ini menjadi sesuatu momokkan dan menjadi sesuatu yang akhirnya merosakkan imej kerajaan yang ada sekarang ini jika ia tidak diperbetulkan. Untuk tempoh 4 minit yang terakhir ini, saya mahu menyentuh mengenai kediaman rumah mampu milik. Saya lihat pelbagai pihak telah berada untuk membantu rakyat. Kita ada Kementerian Perumahan, kita ada Jabatan Perumahan, kita ada Syarikat Perumahan Negara Berhad, kita ada Jabatan Perumahan Negara, kita ada program Rumah Rakyat Satu Malaysia, Prima. Semuanya mempunyai matlamat yang sama. Tetapi oleh kerana sistem birokrasi dan struktur organisasi badan-badan yang mempunyai matlamat yang sama ini, saya ingin menyarankan, cukuplah kita berada dalam keadaan yang statik dan jumud. Mahu membantu rakyat tetapi akhirnya menyukakan rakyat. Dan saya mahu pihak kerajaan melalui RMK ke-12 ini agar dapat mencantumkan to merge dengan izin apa saja entiti perumahan untuk rakyat ini, sama ada ianya di bawah kerajaan persekutuan melalui pelbagai kementerian atau kerajaan negeri. Malaysia sebuah negara yang relatively small dengan izin. Maka tidak ada sebab kita harus bersaing sesama kita. Tambah pula dananya datang daripada sumber yang sama. Yang penting rakyat harus diberikan rumah. Setiap satu keluarga mesti ada rumah. Mesti ada satu skema bahawa rakyat harus ada tempat berteduh untuk keluarga mereka. Dan saya harap jangan lupa untuk pegawai dan anggota polis serta tentera. Mereka wajib diberikan rumah kediaman yang selesa mengikut pangkat masing-masing. Terutamanya polis dan tentera yang berada di kawasan dalam bandar dan pinggir bandar yang allowance perumahannya cukup kecil, yang tidak mampu untuk menyewa rumah di kawasan-kawasan berkenaan. Maka tiba masanya, pada hemat saya, satu skema khusus untuk rumah anggota dan pegawai polis serta tentera mesti disegerakan. Dan saya yakin kerana mereka adalah merupakan kumpulan rakyat yang menjaga keselamatan negara kita dan juga pertahanan negara kita. Mereka harus mempunyai rumah yang selesa dengan keluarga yang selesa supaya bukan sahaja isteri dan anak-anak mereka dapat berada di situasi yang kondusif, tetapi pada waktu yang sama kita mesti menghargai jasa yang dibuat oleh mereka kerana tempoh dan waktu mereka bekerja adalah terlalu berbeza dengan waktu-waktu pejabat. Dan ini saya harap keprihatinan Perdana Menteri dalam memberikan tumpuan kepada perumahan awam dan perumahan anggota dan pegawai polis serta tentera dapat diberikan keutamaan. Dan akhirnya, Datuk Yang Bertua, saya ingin menyentuh mengenai murid-murid berkeperluan khas. Saya lihat statistik hampir 100,000 murid-murid istimewa ini yang berada di dalam keadaan yang pada hemat saya dianggap sebagai they are belongings to lost generation. Dengan izin Datuk Yang Bertua. Dan saya lihat mereka terdiri daripada pelajar-pelajar atau murid-murid autism dan yang seumpama dengannya, di mana kita lihat ada pelbagai institusi pendidikan, sama ada swasta atau Kementerian Pendidikan sendiri ataupun NGO yang melakukan pengendalian pendidikan ini. Saya harap walaupun jumlahnya seluruh negara mungkin 100,000, tetapi saya harap murid-murid berkeperluan
pendidikan khas ini harus diberikan keutamaan agar kita tidak akan meminggirkan mana-mana golongan dalam masyarakat di negara kita ini untuk kita mewujudkan sebuah negara keluarga Malaysia yang terbaik. Masa telah tamat dan saya menghormati waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Yang Berhormat Baginda Datuk. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Jalun. Silakan 10 minit ya.